Kadang-kadang pergi bazar Ramadan pun beli kurang pahala puasa. Kadang-kadang, bukan semua Dia kalau pergi bazar Ramadan, cukup dah rukun umrah tu dibuat Dia mikot kat pagar rumah tajuk aku niat nak pergi bazar Ramadan kerana Allah Ta'ala aja. Dia siap kat pagar rumah tu. Bazar Ramadan mana dia siap tentukan bazar Ramadan mana nak pergi. Sampai ke situ bulan pertama dia tawaf 7 round. Satu bono pun tak beli. Round 7 round. Dah last ni roket dah maghrib dah. Sa'i, copek nak kerja. Macam itulah. Kan? Jadi maksud saya yang mengurang tu, yang datang ke bazar Ramadan bukan semua disiplin. Bukan semua disiplin. Yang datang tu ada yang tak bertudung tu kan. Macam mana rambut basah, lepas mandi panik. Cecenya mengirai-ngirai shampoo tu. Lalu kita ni pula datang dah comel, mula-mula tengok pohon ayam, depan tu dah pohon orang. Hui, jangan. Aduh, mana pula nak pandang. Depan tu pula dada ayam, depan sikit sambunglah sendiri. Bayangkan tu. Tak pening ke kepala. Budak tu pula pakai baju ketat. Nah, la ilaha illallah. Dah. Cukup tinggi tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan tuan pengurusi acara Bahagia Kerbau Kaus yang tamat muda, Datuk Haji Muhammad bin Haji Abdullah, Datuk Undang Buat Johor, Yang Amat Mulia Puan Haji Faridah Hanum bin Haji Jaafar, Yang Amat Mulia Datuk Baginda Luar Johor Haji Syahabuddin bin Haji Ibrahim dan isteri, Yang Mulia Datuk Jenang Abu bin Muhammad Lop, Yang Berhormat Datuk Haji Saiful Yazan bin Sulaiman, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Johor, Yang Berusaha Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Manap, Pegawai Daerah Kuala Pilah, Yang Berusaha Tuan Muhammad Faizal bin Hasan, Pegawai Daerah Tampin, yang dihormati Tuan Superintendent Amran Muhammad Ghani, Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, yang dihormati Tuan Superintendent Aminuddin bin Sariman, Ketua Polis Daerah Tampin, yang berusaha Tuan Abdul Jalil bin Haji Tamin, pengurusi program ceramah agama malam ini. Bahagia pembesar-pembesar adat Balai Undang Buat Johor, pegawai agama, tuan-tuan imam, pegawai masjid di wilayah Johor. Hamba Datuk mohon izin untuk memulakan ceramah pada malam ini, dan tidak saya lupakan juga kepada penonton-penonton di rumah yang sedang menyaksikan TV Al-Hijrah pada kali ini dalam program Moh Donga SD. Jadi nanti kalau nampak muka dalam TV jangan terperanjat lah, edit tau. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bersama berada di dalam majlis ilmu, yang mana satu perkara yang baik adalah bila kita mengadakan. Kalau dulu-dulu orang kalau buat ceramah Ramadan ni, kesedaran Ramadan, sibik Ramadan, ihya Ramadan, biasanya dah masuk Ramadan baru buat ceramah Ramadan. Tapi kita buat ni sesuai lah masanya, sebab menjelang Ramadan supaya kita berada dalam keadaan yang lebih bersedia, supaya kita tahu sebelum sampainya Ramadan kita terasa betapa indahnya Ramadan ini, betapa istimewanya Ramadan ini.
Itu sebabnya saya selalu membawa analogi Ramadan ni ibarat tetamu yang datang ke rumah. Tetamu yang datang ke rumah kita. Bila tetamu datang ke rumah kita ni ada macam-macam cara, kan? Ada macam-macam cara. Ada tetamu yang datang, cara kita menyambutnya lah datang pula dia. Pahal lah dia datang ni. Yang kedua, ni ada orang datang, biarlah dia. Tak apa, biarlah dia masuk dah. Yang kedua. Yang ketiga, lah datang dia ke? Ambil masuk. Dia ada 3 keadaan. Macam tu jugalah bulan Ramadan. Kategori pertama, orang yang menyambut Ramadan ni dia rasa sedih. Dia tak suka dengan kedatangan Ramadan. Aduh, habislah gitu. Payahlah nak makan. Dah biasa dah makan sate kat air mawar, tak dapat makan sate sesiang dah. Kena tunggu malam dah. Kan? Dah biasa dah makan nasi lemak bungkus pagi tu kan, soda pona kan, beratur beli nasi lemak kan. Tak dapat dah, tak dapat. Kan? Tu kategori yang pertama. Dia rasa sedih dengan Ramadan, dia rasa menyusahkan. Dia rasa dia tak boleh buat macam-macam benda kalau sebabkan puasa ni. Nak main bola tak boleh, apa tak boleh, siapa cakap tak boleh. Berapa orang lagi Nabi pada bulan Ramadan dan menang pula tu. Dan peperangan yang menang tu, cara kemenangan tu luar biasa. Kan? Dengan tahap tentera Islam pada ketika itu hanya 500 orang kan, melawan menentang tentera yang berjumlah 1,500 orang. Macam mana kan boleh menang dengan tahap puasa. Kemudian ketika World Cup Jepun Korea dulu boleh main bola, peringkat suku akhir tu kan, peringkat suku akhir tu pada ketika itu pasukan Algeria, negara Arab, kebanyakan satu pasukan berpuasa. Malahan permainan perlawanan itu berlanjutan sampai ke masa tambahan. Bayangkan, dan mereka masih lagi tidak berbuka puasa, boleh menahannya. Nampak tak? Tu saya kata tidak ada alasan. Jadi kategori pertama dia rasa sedih. Kategori kedua, datangnya Ramadan dia tak rasa apa, sama je, puasa tak puasa sama, okey je kata. Puasa tak puasa okey je, tak ya, tak ada lah lebih-lebih ke apa, rasa sedih pun tidak, gembira pun tidak. Kau tahu tak lama lagi nak puasa, tahu je. Lagi 3 hari, ya je. Macam tu kan, tak ada rasa apa. Tapi kebanyakan yang kita nak cari sekarang ni adalah kategori yang ketiga, gembira dia dengan kehadiran Ramadan. Seronok dia dengan Ramadan. Seronok Ramadan, tak sabar nak tarawih, tak sabar nak tadarus. Contoh kan, tak sabar nak suasana buka puasa, tak sabar, semua yang tak sabar. Nampak tak? Tu sebab orang Arab bila masuk aja Rejab dia dah terbayangkan Ramadan. Dia dah mula cari baju untuk tarawih. Dia dah cari dah kain nak pakai untuk tarawih, sandal, selipar nak bawa pergi semayang nanti, wangi-wangian khas untuk bulan Ramadan. Dia tak campur dengan bulan lain. Dia dah bersiap sedia dah. Buah tamar stok sebulan untuk Ramadan nanti dah sedia dah. Masuk aja Ramadan, masuk aja Rejab dah terbayang Ramadan. Hebat tak? Tak hebat, tak hebat. Orang Johor lagi hebat. Belum Rejab dah terbayang Syawal, dia lagi jauh. Macam tu lah. Jadi dia bukan hebohkan puasa tu kan. Tahun lepas dia dah siap dah baju sepapan-sepapan boleh kan. Dah siap dah. Macam-macam lah persediaan yang untuk Syawal. Tapi yang paling best sekali, masih segar di ingatan kita waktu raya Tokajun. Tu baru betul tetamu tak diundang. Togak-togak bulu lomang ngisi tak ada kan. Macam sebab tak sampai bakar tu. Macam tu lah. Jadi kita nak masuk kategori yang ketiga, rasa gembira dengan kehadiran Ramadan, rasa seronok dengan kehadiran Ramadan, tak sabar dengan suasananya kan. Jadi kalau kita lihat adab melayan tetamu ni, yang pertamanya kita melayannya dengan layanan yang baik, pertama. Yang kedua, ikhlas dan melapang dada. Yang ketiga, muka yang manis. Manis yang muka yang muka tak elok tu sepanjang bulan puasa tu. Jangan dokek dengan dia. Bongi bila puasa bongi. Dia macam puasa tu macam puasa mengoram tolu. Ayam mengoram tolu bongi. Jangan dokek. Ombak kepak tu marah. Kan bunyi bising marah. Kan buka pintu marah, buka TV marah, tutup TV marah, lalu depan salah, lalu belakang salah, semua tak kena.
Yang seorang tu pula tidur, dia puasa macam kucing. Tidur je kojol. Orang akik tudung saji tu nyaw dah. Dia dengar pasal makanan ni, dia okey. Buka mata sikit. Sepanjang-panjang tidur. Ada macam-macam jenis orang berpuasa. Muka kena manis. Kemudian menyediakan keperluan ikut kemampuan pada tetamu. Contoh bila datang tetamu tu, boleh tak saya nak pakai tandas? Ya boleh, dibawa kan, memberikan keperluan, menyediakan keperluan ikut kemudahan yang dia boleh bagi. Dia bawa, kadang bawa masuk ke bilik utama tu, bilik tidur dia sendiri. Kenapa pula tak bawa kat tuan? Tak apa, masuk bilik selesa sikit, dia bawa bilik air yang terbaik untuk tetamu dia, macam tu sekali. Dan menyediakan keperluan ikut kemampuan. Kelebihan melayan tetamu apa? Murah rezeki, dapat rahmat daripada Allah, kan? Tiba-tiba nak bercahaya muka, kan? Tadi tak nampak gelap tadi tu kan, lupa pula kan. Kemudian tambah kasih sayang antara tetamu dan tuan rumah, mengeratkan silaturahim, dan begitu juga menarik perhatian orang bukan Islam. Betul? Kalau kita tengok bazar Ramadan pun, yang bukan Islam pun seronok datang. Dia tak payah masak, dia kata banyak makanan murah-murah boleh beli, kan, bulan puasa, kan? Itu sebabnya kalau kita tengok, yang paling mustahak kita nak kerja adalah nak kerja ganjaran pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah maksud Ramadan ini? Ramadan berasal daripada perkataan dasar ar-ramdu. Ar-ramdu yang bermaksud panas yang menyongek, panas menyongek, panas betul-betul. Jadi sekarang sesuailah dengan keadaan sekarang ni, suhu tengah panas sekarang. Di Kedah mencecah hingga 38 ke 40 darjah. Saya tengok kita kat hari ni berapa, 31, agak panas lah kan. Kalau nak tunggu salji memang lambat lah, tak tahulah bila kan. Tapi memang panas betul, panas kan. Jadi bila puasa memang macam tu, maknanya betul lah tu, menjelang nak Ramadan panas yang menyongek. Dan belum sebut perkataan siam. Siam, as-siam. Apa maksud siam? Siam ni dalam bahasa ni maksudnya Thailand, dari bahasa Malaysia lah, siam. Tapi kalau as-siam maksudnya menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada melakukan sesuatu, atau menahan diri dari bepergian daripada satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Ibnu Manzur, pakar bahasa, dia kata as-siyam ini perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Nampak? Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah. Ya, kau tak boleh nikah bulan puasa. Boleh tak nikah bulan puasa? Elok bona langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu Zuhur, insya-Allah jimat. Majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur, confirm tak ramai. Macam itulah kita buat kan. Jadi jimat. Tapi maksud ni bukan tak boleh nikah, maksudnya perbuatan orang bernikah tu tak boleh pada siang hari di bulan Ramadan. Hati-hati ya, bulan puasa tengah panas, orang perempuan bukan orang sini lah, tempat lain. Mula dia berpamban tengah hari, duduk bawah kipas, panas dia, panas betul kan. Dia tanya lelaki abang tak panas ke? Lelaki kat ruang tamu tu, dia dah lama panas tengok kau. Tuan-tuan dia geram tengok, jangan main-main. Dah tua dah ustaz. Dia bukan masalah dah tua. Bulan puasa ni orang lelaki tiang elektrik pakai skirt pun lawa, nampak? Jangan main. Jadi dah bulan puasa, kawan tu tengah lapar, apa benda pun tak nampak. Dah macam-macam lah meraban dah kan. Ya. Jadi dan bernikah ni, perbuatan orang bernikah yang kita tahu berlakunya perbuatan bersama tak boleh. Malahan mukadimah pun tak boleh. Rabo-rabo, poluk-poluk sikitnya tak boleh. Tak boleh siang hari ya.
Dan begitu juga berbicara. Maksudnya tak boleh kita berbicara, cakap bono-bono yang tak baik. Nabi kata bulan puasa ni adalah perisai. Jangan kamu melemparkan kata-kata nista, jangan melemparkan kata-kata kesat yang kasar. Dan kalau diajak berkelahi, kata Nabi, maka sebutkanlah inni shaimun, sungguhnya aku berpuasa. Dan dari segi syarak, maksud puasa tadi, asyam tadi, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kerana Allah Ta'ala. Penting tu ayat hujung, lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu sebab bila anak-anak kecil tanya, mak kenapa kita kena puasa, biasanya amak-amak daripada dulu jawab, dah orang lain puasa kau puasa lah, banyak cerita kau tanya pula kan. Itu jawapan biasa. Yang seorang lagi pula, yang jawapan yang biasa dia bagi, mak kenapa kita kena puasa, kalau kau tak puasa kau tak boleh raya. Betul pula. Seorang lagi jawapan silibus dulu-dulu. Tetapi jawapan yang paling baik, mak kenapa kita kena puasa? Sebab Allah suruh, Allah perintahkan. Budak-budak sekarang cerdik, dia tak berhenti kat situ, dia tanya pula, bila? Bila Allah suruh? Sudah tanya banyaklah, tanya dah kan. Tanya abah kau, dan abah lah terbabit kan. Kenapa kita kena puasa? Sebab Allah suruh. Bila Allah suruh? Mak aku jawab, dah lama Allah perintahkan. Tak percaya kau buka Quran tu, buka surah Al-Baqarah ayat 183. Allah bagi tahu apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, wa ya ayyuhallazina amanu. Makna dia tak sebut wahai orang-orang Johor, tak ada. Wahai orang Pilah, tak ada. Wahai orang Malaysia, tak ada. Wahai orang Islam pun tak. Ya ayyuhallazina amanu, makna untuk orang beriman dia disebut, orang yang percaya je disebut. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. La'alla ni perkataan yang bermaksud mudah-mudahan, semoga. Maknanya Allah dah sediakan takwa untuk kita, tapi belum tentu semua orang dapat. Contohlah, malam ni kita dah siapkan makanan untuk semua yang hadir, mudah-mudahan dapat makan. Kau malam ni ramai, tiba-tiba lebih ramai pula, mana tahu. Macam malam tadi saya syamah kat satu tempat tu, tak cukup nak nasi tiba-tiba ramai pula orang datang, tak sangka kan. Contoh. Tapi mudah-mudahan dapat makan. Tapi tak semestinya dapat. Mudah-mudahan dapat. Minta kerja, isi borang, mudah-mudahan dapat kerja, tapi belum tentu dapat. Tapi usaha untuk dapat. Yang tu. Macam itulah juga kita pada bulan Ramadan ni. Allah dah sediakan takwa untuk kita capai. Kan? Ketakwaan ni perasaan kita, rasa takut dan berharap kita kepada Allah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mustahak yang kita kena faham. Dan bila sebut tentang puasa, ada beberapa tingkatan puasa. Yang pertamanya puasa umum. Puasa umum ni dia hanya sekadar puasa saja. Sekadar puasa saja. Benda-benda lain semua tak boleh. Dia puasa, dia tahan makan minum, tapi benda lain semua dilunggah. TV tengok, apa tengok, mengelenjang semua boleh. Mencuri pun mencuri, main nombor pun main nombor, ada kan? Bukan orang sini lah, tempat lain. Yang kedua puasa khusus. Makan minum dia tahan, makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa pun dia tak buat. Sebab jaga betul, korek tak hidung pun tak ada, tahan. Korak dah hidung pun tak mahu dah. Tak boleh. Tahan sampai maghrib kan. Usah tahan. Tapi kadang-kadang dia ni semayang, kadang-kadang tak ada time.
Satu lagi puasa khususul khusus. Orang ni menahan diri daripada makan dan minum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa dia tak buat. Perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat, pun dia jaga. Itu sebab kita tengok indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Bayangkan, orang bukan hanya boleh tahan daripada tak makan tak minum. Yang paling heran sekali, indahnya Ramadan, orang boleh tahan tak isap rokok. Ni yang penuh-penuh lah ya. Saya support dia kan. Boleh pula dia tahan tak isap rokok dari pagi sampai ke petang sampai malam kan. Malam tu buka puasa tu baru boleh isap rokok. Maknanya boleh sebenarnya nak mengurangkan. Tapi saya tengok orang sini tak ada isap rokok. Paling kuat pun dia kunyah kan tadi temakau tu. Macam tu kan. Kan? Jadi makna kata indahnya Ramadan. Jadi perkara mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Contoh mengurangkan pahala puasa apa? Tengok handphone 24 jam boleh mengurangkan pahala puasa. Sebab bukan semua yang lalu yang melintih tu video yang elok-elok, bukan semua. Nampak pula gambar iklan baju dalam lah. Apa buntang motor haji tu sampai tololap. Kan? Sebab berulang-ulang iklan tu. Dah lekor dah berbuka lah, kojab dah buka. Contoh lah kan. Ya kan sekarang. Ataupun takut dia. Saya bukannya nak mengganggu market perniagaan orang bulan Ramadan. Kadang-kadang pergi bazar Ramadan pun beli kurang pahala puasa. Kadang-kadang, bukan semua dia kalau pergi bazar Ramadan cukup dah rukun umrah tu dibuat dia mikot kat pagar rumah tajuk aku niat nak pergi bazar Ramadan kerana Allah Ta'ala ada. Dia siap kat pagar rumah tu. Bazar Ramadan mana dia siap tentukan lah bazar Ramadan mana nak pergi. Sampai ke situ bulan pertama dia tawaf 7 round. Satu bono pun tak beli. Round 7 round. Dah last ni roket dah maghrib dah. Sa'i. Copek. Nak kojak. Macam tu lah. Kan? Jadi maksud saya yang mengurangkan tu, yang datang ke bazar Ramadan, bukan semua disiplin. Bukan semua disiplin. Yang datang tu ada yang tak bertudung tu kan. Macam mana rambut basah, lepas mandi panik. Cecenya mengirai-ngirai shampoo tu. Lalu kita ni pula datang dah comel, mula-mula tengok pohon ayam, depan tu dah pohon orang. Hui, jangan. Aduh, mana pula nak pandang. Depan tu pula dada ayam, depan sikit sambunglah sendiri. Bayangkan tu. Tak pening ke kepala. Budak tu pula pakai baju ketat. La ilaha illallah. Dah lah ketat. Kek dada tu ada tulisan, ada manik-manik, menyalo-nyalo. Kita dah silau-silau ni konolah baca. Apa tulis itu? Dah dokek-dokek, tinyau dokek, rupa dia tulis apa tengok-tengok lah. Parah budak ni. Sekarang gambar nak baju tulisan-tulisan ni jangan bawa semayang. Orang lelaki kena gambar pakai t-shirt pergi semayang. Baju t-shirt kelas itu. Kan? Macam sekolah dia kan, t-shirt sekolah dia. Kelas 3 merah. Baju lama. Kita tengah semayang, dah baca kelas 3 merah. Lah Samsul ada tu. Lah Jalil pun ada tu. Abang Jalil ni senior saya makin masa sekolah. Semak Pelabu. Dah sama kelas dia. Lah Leha pun dalam ni. Kawan tu rukuk Allah berlapi baca ni. Nampak dah hilang khusyuk kan. Nampak tak? Ni ya. Nampak tak? Boleh mengurangkan pahala puasa. Keluar. Lagi satu lagi apa? Mengurangkan pahala puasa bila kita membuat pembaziran. Tu dia. Ya, bayangkan setiap tahun menurut kajian yang dikeluarkan oleh pihak Southern West kan, setiap hari, ingat fakta, setiap hari di Malaysia 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Setiap hari 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Maknanya dalam sebulan 540,000
lebih tan makanan yang dibuang bulan Ramadan, yang mana 280,000 tan 280,000 tan yang dibuang daripada 500 lebih tadi adalah makanan yang belum pun disentuh. Macam itulah buruk perangai orang Malaysia bila beli makanan-makanan di bazar Ramadan dan pembaziran di buffet Ramadan. Tahun lepas saya diminta berceramah beberapa hari sebelum berbuka puasa tu. Setiap beberapa hari sesi buka puasa dekat Maha Buffet di Serdang tu. Dulu waktu Covid dia jadi wad tempat orang Covid. Dia buat majlis buka puasa. Bayangkan 200 menu dihidangkan. Kalau kita makan 200 itu keluar daripada tempat tu dah lupa nama ben siapa. Payah betul. Banyak makanan ni. Segala-gala ada dijual. Ada disiapkan. Bayar. Di hotel di Kuala Lumpur tu tanya YB Datuk Saiful kita ni, dia tahulah. Datuk Saiful ni kita tahu. Dia selalu buka puasa kat Lumpur tu. Adalah time tanya tu. Kadang-kadang sampai satu kepala 200 lebih satu kepala. RM225 untuk buffet Ramadan satu kepala, habis tak cukup tempat duduk. Macam mana tu? Bayangkan. Jadi kadang-kadang orang dah bayar banyak tu, dia kata konolah ambil banyak-banyak. Salah. Kita makan ikut kemampuan kita. Jangan kita membazir. Kan? Yang mana ada dua perkara penting. Indahnya bulan Ramadan ni, dia bukan hanya siam, bukan hanya berpuasa, tetapi juga qiyam. Siam dan qiyam, berpuasa dan membangunkan ibadah dalam bulan puasa. Malahan salat sunat tarawih juga dikatakan sebagai satu bentuk qiyam dalam bulan Ramadan. Itu sebab kalau kita tengok nak sembahyang tarawih, as-salatul qiyami asabakumullah, mana nak tarawih lah tu, mana kita dikategorikan sebagai bangun malam. Kan? Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka puasa ni bukan sekadar menahan diri pada makan dan minum sahaja, tetapi juga mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita berpuasa? Mengapa kita puasa? Jawapan yang pertama tadi kita dah beritahu, sebab Allah perintahkan. Pensyariatan puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudiannya apa? Menghayati kehidupan orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Macam kita lah datang pergi masjid. Pergilah, kalau pergi di Malaysia ni, setakat yang saya perhatilah, kalau dia tak ada pun lah makanan, pergilah ke masjid, insya-Allah ada. Masjid, surau akan ada orang hantar makanan. Pengalaman saya pergi berbuka puasa, pergi ibadah korban, kembara korban di Kemboja. 3 kali saya pergi ke kampung-kampung yang berbeza-beza. Mereka bila kita dah timbang-timbang, kita tumbang, kita biasanya kalau kita satu kampung tu akan dapat lebih kurang lah 100 lebih 200 lebih ekor lembu. Dan kita tinggalkan, kita mungkin raya dulu kalau pergi Kemboja tu, kita raya pertama, raya kedua di Malaysia, raya ketiga kita naik flight pergi Kemboja, dan sampai di sana kita sembelih lagi 5 ekor, syarat simbolik aja, kita sembelih lagi 5. Kita bola-bola, kita dah siang-siang kita dah timbang-timbang, kita naik motor dia pergi hantar ke rumah-rumah orang yang susah. Memang susah betul-betul. Kita hantar kat rumah dia, rumahnya memang dinding pun jarang-jarang, jamban pun tak ada, lampu elektrik tak ada. Dalam jarang-jarang dinding tu 7 anak. Kemana kaedah tu? Tentulah. Kan? Lepas tu bila kita bagi daging tu, kita bagi daging dan kita bagi duit sumbangan. Orang Malaysia banyak bagi sumbangan, kita bagi je duit tu. Dipaluk kita. Dia cakap lah bahasa Khmer tu, macam tu lah, ada bahasa semua dia tak faham lah. Menangis-nangis dia. Bau jangan cakap lah.
Sahlah bau memanglah. Dan bayangkan, elektrik tak ada, peti ais tak ada. Daging yang kita bagi tadi apa ni buat? Dia sidai sangkutkan kat pagar, kat tiang-tiang rumah tu. Dikoringkan. Bila dia nak makan, baru dia siang potong, dia masukkan dalam periuk, dia robuh buat sup. Sampai tinggal tulang. Dan tulang tu pun diulang-ulang tu buat sup. Sampai dah tak elok tulang tu. Bayangkan. Contoh, kalau nampak muka saya dulu korban Afrika. Kan? Korban Afrika di negara Afrika kan. Saya, Datuk Kazim, Ustaz Jafri, Ustaz Ilyas. Di Afrika, di Chad, Mali, Kongo. Kan? Kita akan bagi contohnya, pada pagi hari raya haji tu, hari raya korban yang kedua, ketiga, kita bagi, katalah pukul 10 pagi kita nak bagi ni, nak agihkan daging korban. Malam tadi pukul 10 malam dia dah beratur dah. Nah, bayangkan. Cuba kita, kalau kita fikir banding dengan kita, berabot la ilaha illallah. Bola-bola bak zat belakang dia simpan. Ada orang kat kampung mana tak? Sini tak ada, tempat lain. Lepas tu berdalam berabot daging sampai busuk daging tanah betais tak bermakan kadang-kadang. Berabot bahagian. Tapi dia orang tak cukup bahagian pun. Itu saya kata tadi, bila kita puasa kita fikir. Pernah satu ketika beberapa tahun dulu Mufti Arab Saudi sedang berceramah, kemudian dibukakan kalau ada apa-apa soalan, panggilan telefon daripada penonton di rumah. Ada seorang daripada Rohingya telefon. Dia tanya, menangis Mufti Arab Saudi. Apa soalannya? Wahai Syekh, kami nak tanya, sahkah puasa kami di Rohingya ni dengan tahap kebanyakan kami ni tidak bersahur dan tidak berbuka? Dia tak ada makanan. Sahur pun tak ada makanan, buka pun tak ada makanan. Jadi puasa tak puasa sama kat dia memang lapar. Menangis Mufti Arab Saudi. Menangis ni. Tak sangka ada lagi dalam dunia ni macam ni. Nah, bayangkan. Kita jangan cerita kalapung, pepok kan. Putri mandi. Boleh kan? Cendol, roti john seorang sebatang. Mutabak seorang skoping. Lepek kat sofa tu dah habis makan. Iyo, bayang. Nampak kata orang Johor tu menteneng perut. Bila ceramah dekat Sarawak, saya sabut mengelintin, saya sabut menteneng. Ada seorang tu berio galak. Faham orang Sarawak. Rupanya dia orang Rabau dah 10 tahun tak balik. Dia dengar ayat tu dah lama tu tak dengar ayat tu kan. Perkataan tu dah lama tak dengar. Iya. Ramai dia orang yang kurang menasib. Bila kita lapar, macam ni rasa. Macam ni lah rasa orang tak ada makanan. Allahu Akbar. Tu sebab kita kena sukat makanan kita. Jangan. Tak apalah kalau hari pertama kita beli makanan berlebih-lebih, kita tak tahu nak bajet hari pertama. Walaupun dah 50 tahun puasa. Tak payah beli agak lagi dah. Osah lah. Dia punya lambap itu makin tahu tiap tahun. Beli banyak-banyak tak habis. Tak apa. Hari kedua kurangkan. Hari ketiga tak habis, kurangkan lagi. Kurangkan lagi. Macam tu. Tapi dah tahu tak habis. Besok boleh lah itu macam tu. Ada orang macam tu. Membazir. Jangan main-main ya. Allah Ta'ala akan persoalkan. Makanan yang kau beli tadi tak habis kau buang. Kenapa? Sedangkan ada orang yang memerlukan. Nampak tak? Ya. Mak saya pun punya bising dengan saya pasal baju. Buka almari. Bila buka kan almari, banyak baju yang dah lama-lama tak berpakai. Baju tu elok lagi tak berpakai. Mak saya kata, kau yang main-main, besok Allah Ta'ala tanya, baju kau elok-elok ni tak berpakai macam mana? Kau kena jawab Allah Ta'ala besok. Jadi nanti sekarang dah habis kan, balik kan, pergi tengok mana yang saiz sesuai, belilah. Ambil lah yang lelong-lelong tu, pergi tengok. Ayo saya bawa ke tempat ceramah, baju yang elok-elok lagi kata. Kemudian apa? Mendidik. Tujuan puasa mendidik dan mengawal hawa nafsu kita. Itulah indahnya Ramadan. Bila puasa dapat mendidik kita, mengawal hawa nafsu kita. Makin bangih ya, tiba-tiba bulan puasa jadi elok.
Marin, bang, anak kita lambik balik tak balik lagi. Pahal dengan apa rumah kita ni apa? Nak mati pula ni dah tak kena bah siapa. Melampau batu. Mak sendiri kata cemat anak contohlah. Tapi bila sampai bulan Ramadan, bang anak kita tak balik ni bang. Yalah. Dah buat apa dah ni bang? Sabar. Kejap lagi balik lah tu. Abang dah pukul berapa? Sabar. Eden dah tak terdaya. Yang tu yang mana dah tak terdaya, nak marah pun tak terdaya kan. Itulah indah Ramadan ni. Kemudian indahnya Ramadan sebab dengan kita berpuasa dapat menyuburkan jiwa kita dengan sifat-sifat yang baik, antaranya pemaaf. Bulan Ramadan jadi pemaaf. Apalah, okeylah tu. Dia jadi lembut hati, jujur dia, bertolak ansur dia. Tak apalah, silakan. Wah, tak ada dia bergaduh dah. Kalau tidak tu bertambung kat simpang tu kan. Bergaduh. Tin suruh dia ke belakang. Orang ni suruh dia belakang. Tak mahu dia mengalah. Kan? Ayo, tapi bila bulan puasa dua-dua mundur, dah tak ada siapa pula nak lalu. Macam tu lah. Bunyi baik. Kan? Dan begitu juga tujuan yang kita lihat bulan Ramadan ni adalah untuk menyuburkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mencapai tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apakah kebaikan kita berpuasa? Yang pertama, kebaikan kita berpuasa sepatutnya dapat mengurangkan berat badan pertama. Galak ada dah. Tak mahu ni turun, macam mana nak turun? Ada orang bulan puasa, buka puasa, dia makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Macam mana? Ada orang macam tu, dia balas donam betul-betul. Makan sampai tersadar. Duduk kat ruang tamu, tengok kipas yang satu tu nampak 3 orang. Biasa orang perempuan kalau dia dah siapkan barang berbuka ni, dia dah tak makan banyak mana lah. Dia dah siap dah. Bang, tak payah ke tarawih? Jalan dulu. Ada harapan tak payah. Macam tu keadaan dia. Iya, jangan makan banyak mana time berbuka puasa. Dia yang paling kritikal perasaan kita waktu perbuatan solat, yang paling nak terkeluar waktu rukuk. Allahu Akbar, tahan contoh. Iya, terkeluar lah channel sikit, masuk balik dah. Channel pilah pula kan. Panjang-panjang mi hijau kan. Iya. Tu sebab jaga. Makan sekadaran untuk tenaga, nak beribadah sahaja. Jangan makan berlebih-lebihan. Kan? Ya? Timbang borek badan kita. Kita buat apa? Weight challenge. Sebelum nak puasa ni, timbang borek badan ni. 5 boleh Ramadan. Saya pernah sekali datang ke SUK Saman, SUK Negeri Sembilan, ceramah, dia buat weight challenge tu. Sebelum masuk bulan Ramadan, timbang borek badan tu. Sampai 5 boleh Ramadan, timbang siapa paling banyak sekali turun borek badan ni, dapat hadiah nombor 1 sampai nombor 20. Tapi grand prize, hadiah paling besar, TV 40 inci dengan kipas yang togak contoh. Timbang balik semula bila 5 boleh Syawal. Mengigih-ngigih jarum timbang tu. Kalau tak minta nyawa dah macam ni. Kenapa dia berdiri kita ni kan? Ya. Sebab pagi ayo dah tak boleh diselamatkan dah. Segala binatang tolan, itik, kabau, lembu, semua maman, randang botik, semua dibalun ni. Habis segala. Tak tinggal tanduk dengan gigi tak dimakan. Ya. Itu sebabnya kita kena tengok balik. Kedua, dapat mengawal penyakit. Dan biasanya dapat kurangkan tekanan darah tinggi dia. Kadar gula dia pun stabil Ramadan sebab dia kurang makan. Dan macam-macam lagi. Mengurangkan tekanan darah tinggi, memberikan rehat pada sistem penghadaman kalau kita kawal makan, kita tak makan banyak. Dan begitu juga mengawal stres. Kalau kita tengok
Latihan takwa kata Sayyidina Ali ada empat. Pertama, khauf Rabbul Jalil, takut dia pada, bukan takut kat Jalil. Takut Jalil ni maksud takut ke Allah Ta'ala. Tergasur lah gambar Jalil kat kono kan. Tak, maksudnya takut pada Allah. Khauf Rabbul Jalil. Duduk seorang-seorang dalam rumah, tak ada orang lain lah. Kan tak ada orang lain lah. Ada pula lauk air fresh orange malam tadi, tinggal nak letak air batu je. Tak ada orang lain dah. Boleh kita letak air batu. Ni saya ajar cara bancuh, tambah gula sikit biar ada manis macam malam tadi. Minum tengah-tengah hari tu, tak ada siapa tahu. Tapi buat nak? Tak buat sebab takut dia rasa Allah nampak. Macam tu sekali nak. Allahu Akbar. Takut ke Allah Ta'ala. Kan? Selagi belum azan, jangan tunggu azan tu. Marah dia. Rosah betul. Bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, kurma dulu dimarahi, sogah budak tu. Kurma dulu, punyolah, takut Allah Ta'ala ni. Sunnah jaga betul. Dan tuan, semayang tak tinggal bulan puasa, alhamdulillah. Yang kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bulan puasa, sunnah Nabi sarankan kepada kita melewatkan, kita disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka puasa. Melewatkan sahur bukan makna pukul 8 pagi tu breakfast namanya. Ya. Mengawalkan berbuka bukan kompet petang tu namanya high tea. Tapi maksudnya ambil waktu hujung. Kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, ni beritahu. Caranya berhenti makan sebelum sampai waktu imsak. Itu ikut sunnah Nabi. Kalaulah kita terlambat bangun, tak apa, makanlah. Maknanya itulah peluangnya. Ada gap sikit lebih kurang dalam 5 ke 10 minit sebelum nak azan subuh. Itu dia. Dia mana waktu imsak ni kira-kira sempat Nabi membacakan kira-kira 50 ayat Quran yang pendek-pendek. Itu dia. Jadi makan. Tapi kalau anak-anak kita yang baru dilatih berpuasa, dia tengah sahur, dia makan ambil, dia ngantuk, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abah berhenti, kau tak dengar aku azan. Budak tu bola pengunyah lado. Podeh bah, manamkan minum. Kau tahu betul bah, janganlah macam tu. Dah, capek. Minum. Dah. Ameh baca dia. Macam tu suruh dia habiskan copek. Kalau kita tengah makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan yang terakhir dalam mulut tu. Faham? Habiskan copek, bukannya kunyah sampai ke tengah hari kan. Yang last tu, ni last ni kan. Tak boleh. Ya. Adalah yang tanya saya ke Bukit Aman, masa saya camah ke Bukit Aman, ada yang tanya, Ustaz, saya ni baru kahwin. Lepas tu saya sedang bersama dengan suami saya. Tiba-tiba azan. Macam mana? Dia kata macam tu. Jadi masa tu saya dengan Abang Samsul Rau-Rau, dengan moderator. Jadi Samsul Rau kata untuk soalan ni biarlah Samsul debat jawab. Pahala kau lagi lama kahwin pada aku ke mana? Kau lah jawab. Jadi saya tanya balik, Kak, sebelum tu saya nak tanya, waktu azan tu sudah ke sedang? Mampu tolak ketua polis masa tu. Kalau kata dah sudah, Allahu Akbar, Allah tak apa, masuk dalam bilik air mandi dah. Memang lapang puasa itu ponek tak sampai makan. Contoh. Tapi kalau sedang berlaku proses tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti contoh. Dah ada contoh. Tahu? Dah sudah masuk bilik air mandi. Contoh. Jangan pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, sikit lagi, jangan. Jangan tu ya. Itu kalau macam tu memang kono lah gitu. Ni cerita betul ni. Golak-golak ni tapi benda tu berlaku. Dia tak perasan, dia rasa masih ada masuk. Kan? Lepas tu, kalau kita ada orang tanya saya macam mana cara sahur ni kita nak makan banyak.
Arwah wan saya kat terkikir tu, arwah wan dulu. Tak pernah lah saya jumpa orang ni. Wan saya tu lah, makan sahur bertambah. Relax kata. Kan, wan saya sorak-sorak sikit. Wan makan, tengok laju nasi dia habis. Wan tambah ni Wan. Sah banyak nak lah. Tambah ni. Tambah. Makan kita ni nak habis tu Tapi baru saya faham sebenarnya kalau kita nak dapat nak makan banyak sahur. Ramai orang waktu berbuka ada makanan, dia simpan dah sahur sok nak makan, dia kata kan. Tapi sampai sahur tak boleh nak makan. Sebab kalau kita bangun tarawih nak makan memang tak boleh. Tapi saya bagi petua dia, bangun awal sikit, masuk dalam bilik air, gosok gigi, mandi, shampoo, sogarkan badan betul, ambil wudu. Dah ambil wuduk keluar, tenang-tenang, jangan terkejar-kejar, solat macam Allah Akbar, solat sunat. Lepas tu bagi salam, lepas tu astagfirullah, istighfar 3-4 kali, 3-5 kali, 19 kali, 21 kali. Lepas tu doa. Dah doa walhamdulillahil alamin, tengok perut kita macam mana. Mesti berkeroncong nak makan. Masa tu makan dengan bersungguh-sungguh. Baru betul. Sebab bab sahur Nabi pesan. Sebab ada di kalangan kita, kita pernah cakap, kita pernah dengar kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita sebut macam mana, saya dah biasa dah, saya memang tak sahur, tapi saya okey je puasa. Pernah dengar tak orang? Pernah. Dia bukan masalah okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Dalam banyak hadis Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya makan sahur itu makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Nabi sebut. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Nampak? Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Sebelum tidur standby buah tamar bawah bantal. Cawan tu topi bantal tu standby. Masalah yang orang tua ke Johor ni kadang-kadang gigi palsu letak dan cawan. Bila dia minum bagi tersangkut gigi tu dah ada gigi dia. Salah cawan tu pun. Jauhan sikit gigi palsu. Tapi bagi kan? Bila Allah tak sampai dah nak masuk waktu sangat. Capai bismillahirrahmanirrahim. Makan buah tamar, minum air masak. Ambil. Ya? Itu antaranya. Sahur jangan kita tinggalkan. Berbuka puasa pun macam tu. Nabi pesan apa pasal berbuka puasa? Nabi kata jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Nabi suruh kita makan. Tetapi tak adalah makan dengan sesungguhnya. Ya. Macam arwah abah saya, dia dah ajar saya dengan anak-anak, adik-adik saya ni, bila azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya rahimin wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Langsung makan buah tamar, minum air masak atau air teh suam sikit, tarawih dia pergi semayang. Masa semayang pun tak baca ayat panjang-panjang. Dia baca ayat pendek aja, dah bagi salam, baca doa pun ringkas, tarawih pergi ke dapur balik 10 kali dia makan nasi, capek-capek makan nasi, yang borek-borek makan nasi, tetapi taklah makan banyak sangat, cukuplah sekadar untuk tenaga nak pergi semayang nanti. Jadi lepas makan tu rehat, bagi nasi turun cepat-cepat supaya ada masa sebelum isyak. Tapi kalau kita makan buah tamar, minum air masak, semayang tak khusyuk, lagi baiklah makan. Makan buah tamar, minum air masak, semayang. Allahu Akbar. Todongan lah ke dapur, serap dah siput sodut. Sodap siput sodut ni. Sodap dia habislah siput dia. Langsung sembahyang maghrib satu rakaatnya lah, apa hal? Macam tu janganlah. Posan lah. Simpan sikit dia nak semayang lu. Kan? Lepas tu jangan melewat-lewatkan.
Dia terdengar belak kuliah duha pagi tu. Antara waktu yang dimakbulkan doa pada bulan puasa ini adalah pada waktu berbuka puasa. Dibalun doa panjang-panjang waktu buka tu. Doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftar. Anak nengok takufah bila dah dapat ni. Lepas tu sambunglah Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sedar kesilapan kami, ya Allah. Yang amak kan, abah ni nak ngampui ni dah kata abah. Amak ada orang. Setengah jam nak. Sudah, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ada lagi lah. Jangan jam tu. Maksud dia kan, bila dalam hadis tadi sebut antara waktu yang dimakbulkan doa adalah pada waktu berbuka puasa. Maknanya bila orang baca doa Allah malakasum nabi ka amanah, kita semua bila letak dalam hati, ya Allah, bagilah kepanjangan usia, bagilah kesihatan pada diriku dan pada keluargaku, ya Allah. Ya Allah, murahkan rezekiku. Dalam hati ya. Boleh, tak ada masalah. Kita nak doa sendiri, boleh, tak ada masalah. Jangan malah lewat-lewatkan puasa, buka puasa. Minta maaf lah, disebabkan saya ni bekerja kat balai undang ni, jadi level saya lain takwa saya buka insyaAllah lepas isyak kan, pahala pula. Tak ada dah, sama kita. Saya YB adun lagi tahu lepas subuh sok berbuka, pahala pula. Tak ada, dia sama ya. Azan ni buka lah ya. Macam tu, jangan kita tukar-tukar pula. Macam tu. Jadi yang kedua, seterusnya amalannya apa? Tadarus. Sebab syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Kita memartabatkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Yang paling baik sekali tadabbur, baca dan baca maknanya. Kan? Tadarus mestilah bacaan bersemak. Saya tak risau dengan orang lelaki, sebab saya tengok tiap-tiap tahun di masjid dan di surau, grup tadarus paling ramai orang lelaki. Semua terperanjat. Ya apa? Yang ramai orang perempuan. Orang perempuan kadang sebulan tu sampai 3-4 kali khatam. Orang lelaki kadang buku pun dah tak nak. Mata dah tak apa-apa nampak. Itu yang orang yang ngaji. Betul, kesian. Tahun ni kita tukar. Anak-anak muda datang. Manalah tahu bagi memberikan insentif kepada peserta tadarus negara kita. Mana tahu Perdana Menteri ucapan macam ni. Kita akan berikan insentif kepada mereka yang mengikuti tadarus selama sebulan 30 hari berturut-turut dengan insentif sebanyak RM1,500. Koyak Quran bawa robot dia nak ngaji. Bayangkan tu. Tak, sebenarnya kita kena faham ganjaran yang Allah beri lebih besar daripada nilai duit. Ya? Ini kadang-kadang yang ramai bukan kek tadarus malam tu, sampai tarawih tu, yang kek luar, kek meja more, dia tinjau daripada luar. Tak ramai lah yang ngaji malam ni. Tak ada, mana poye orang. Makna yang bercakap tu bukan orang. Macam tu. Orang tak ada kan ngaji. Tadarus syarat dia, kadang ada orang salah. Tadarus mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Macam tu kan. Orang ni baca, saya minta maaf lah, ada seorang acik tu, saya tak dapat join sekali. Kalau saya join tapi saya duduk topi, boleh tak saya semak dalam hati? Apa hala saya baca mengangkat? Orang lain elok berselok kau mengangkat, kenapa? Dia tahu mana. Dah macam mantu juon pula dah. Tak, saya baca tu tak lancar, gagap-gagap lah. Ya kosian, ayolah. Boleh duduk topi. Sambil tu kita semak, dapat pahala. Tapi dah 7 tahun duduk topi pecito. Baiklah belajar.
Lepas tu yang baca ni, saya baca-baca ramai-ramai kono sabar. Bukan semua yang pandai tu. Baca kak. Allazina amanu. Lah apa tahu mana tu. Ustazah ni pun boleh sabar. Kak ustazah tu. Tengok saya baca. Allazina amanu. Macam tu. Cuba baca balik. Allazina amanu la. Tahu betul bangap ya kak ni je. Mula dia dalam hati tu, dalam hati dia tak cakap. Kak, allazina amanu jap. Allazina amanu. Colek. Marah aku ustazah tak kata. Allazina amanu la ilaha illallah. Itulah kono sabar. Ya, bacaan bersemak. Ada ramai orang kadang-kadang sebabkan tak ramai, dia tak sampai habiskan 30 juzuk. Boleh tak buat majlis khatam Quran? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak meraihkan orang yang membaca Al-Quran, ya. Dan begitu juga pada bulan Ramadan ada satu ibadah lagi, namanya solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Tetapi ramai orang tersilap yang tak tahu satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal adalah solat sunat witir. Nabi pernah berwasiat kepada para sahabat, setelah ketiadaanku nanti kalian jangan tinggalkan 3 perkara ini. Apakah dia? Nabi berwasiat. Yang pertama, jangan kamu tinggalkan puasa sunat Yaumul Abid, puasa sunat hari putih pada setiap 13, 14, 15 bulan Islam, tetapi tidak termasuk hari-hari tasyrik. Kedua, jangan sekali-kali selagi hidup jangan kalian tinggalkan solat sunat duha 2 rakaat setiap hari paling kurang. Dan yang ketiga, setiap hari selagi kamu hidup jangan kamu tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Itu Nabi pesan. Tapi kita orang Melayu kat Malaysia ni ramai jumpa witir belum puasa. Jadi itu pun kita kena tukar. Semayang sunat tarawih. Dah mula dah dah. Kau nak semayang, kau pergi suraunya. Imam dah lalapan. Mana but pergi. Yo kau. Okay. Dia dapat imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya makmum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Wih, bagus betul imam. So katul yang biasa. Tu tahun lepas. Tahun ni dia dah ajak orang jom pergi sana. Ramai. Laju weh. Ya Allah. Ramailah yang datang. Yang ramai tak tahu imam tu dah popular, dah dijemput pergi ke masjid lain. Yang tinggal Imam Sabah. Imam Sabah ni dia dah berusia sikit dan bacaan dia sangat sabar. Orang ni ramai datang ni, ramai lah, betul lah dia orang dah tahu ni, dia dah tahu. Ya kok? Lah betul lah. Sekali tu dengar suara imam. Nurut tak nampak kansah. Jadi betul ke tidak ni weh. Lain bunyi ni. Yo ke ramai belum mula lagi kita. Allahu Akbar. Lain mana imam ni weh. Orang tu cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah senyap. Tak peranjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula dia. Yang makmum belakang salah surau tu.
Bukan salah surau. Adab solat sunat tarawih. Ingat ya, tak kisah imam tu slow, imam tu laju, kena ikut imam sampai habis. Ada setengah orang tu dan tak mainlah semayang ke Johor dan semayang Masjid Negeri 20 imam marab nah. Tapi sampai rakaat ke-8 dia witir sendiri kat belakang. Tu ceneke nama ikut pada mula sampai habis. Tahu? Ada orang tanya, mana yang elok Ustaz? 8 ke 10 ke 20? Yang paling elok buat. Dia fikir 8 ke 20, 8 ke 20, langsung tak buat sudah. Jadi buat, ya. Buat, jangan kita tak buat. Kemudian pada bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam 7 liku, malam Lailatul Qadar. Betul lah tu. Ada yang cakap kau malam ni pasang pelita biar malaikat nampak rumah kau. Nah, malaikat gabun macam dia. Malaikat ni bila malam Al-Qadar kita beribadah, katalah kita bangun, kita semayang, Allah bismillah, malaikat ni bolu-bolu ni nak pergi rumah orang yang beribadah ni. Nampak tak? Poin mencatat habis semua. Jangan kita pening-pening kepala. Dia dah nampak dah malam tadi, malam Al-Qadar. Mana kau tahu depan tu kat selekor depan sikit pada balai undang tu. Tokok tu sujud. Dia ko betul. Petang tu ketiga nampak majlis dah kol pilah punggah pokok tu. Pokok tu tumbang bukannya sujud. Ayo kojo Jangan kita susah hati. Buat ya. Kalau kita tak nampak, sebab yang nampak ni biasanya yang jumpa ni biasanya orang yang Allah pilih. Dan kalau pun orang tu nampak, biasa dia susah nak share dengan orang. Dia tak ada kata tak malam tadi dah nak jumpa dah orang lain dah melopeh lah den tuan. Ya, buat je 10 malam terakhir. Ya, Nabi pesan pada 10 malam terakhir malam yang ganjil. Tak orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam, 1000 bulan. Bersamaan dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 saat. 83.33333. Dan bayangkan, hidup kita pun belum tentu sampai 83 tahun. Jadi kalau satu malam boleh cover 83 tahun, kenapa kita tak nak wabut? Orang perempuan paling senang sebab apa? Sebab dia siapkan makan sahur. Bila siapkan makan sahur, ya Allah, aku siapkan makanan sahur ni biar ahli keluarga aku ni dapat beribadah, dan mudah-mudahan mereka dapat berpuasa dengan baik, dan aku niatkan kerana-Mu ya Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pada ibadah. Walaupun masa tu kita tak boleh sembahyang, itu period contohnya. Itu sebab orang perempuan jangan komplain bila bangun sahur. Kau lontang dengan koli, boom, sedang dia kena masak, mama membuta dalam tu, dia marah. Tagak lelaki bangun, dia marah lelaki tu. Jangan, ya. Macam tu. Ingat ya? Jadi mana kata kerjalah sebelum terakhir. Paling senang 10 malam terakhir. Sebab dikatakan malam Al-Qadar bermula daripada lepas maghrib sampai sebelum sahur. Sampai sebelum subuh. Maknanya jangan tinggal maghrib, isyak, paling tidak maghrib, isyak, tarawih, witir. Kalau rajin bangun, sedekah. Kalau tak pun tak apalah. Sunat sebelum subuh, kita buat sunat sebelum subuh. Sahur, lepas itu sunat sebelum subuh. Paling tidak buat 10 malam terakhir. Takkan satu malam pun tak kono. Kalau dah buat tiap-tiap malam. Lepas itu kumpul pula orang-orang kampung. Leha, Gayah, Sarah, ada orang bantu saya kan. Siapa lagi? Milah, kata. Kumpul, kau ada berapa? Dana RM50 kau, dana RM70 kau, dana RM30 kau. Okey, cukup 200 lebih. Poi boleh mihun, boleh mi, boleh boreh, boleh minyak, boleh garam, boleh ayam sikit, boleh tolong. Lepas tu malam ni baik mana? Pergi rumah ni, pergi rumah Leha teh. Leha. Malam ni kita nak masak apa? Masak mi goreng. Masak mi goreng, pak packing-packing, mak hantar ke balai polis.
Mana yang bertugas malam tu, manalah tahu dia boleh dia makan sahur. Nampak tak? Lepas tu malam besok pula masak mihun goreng jantan. Kan nak jantan nak ada telur. Masak, hantar budak kat pusat tahfiz tu budak tu boleh sahur. Malam ketiga lah masarah kata. Masak apa? Spaghetti dia. Contohlah. Hantar ke mana? Hantar kat balai undang. Ada kau yang balai undang makan spaghetti? Ada. Contoh hantar. Jadi dalam setiap malam kita sedekah paling simple macam tu. Takkan satu malam pun tak kena dia sebab kita sedekah. Betul tak? Mana paling senang. Satu lagi paling senang. Ambil nombor akaun masjid-masjid dan surau-surau sekitar Kuala Pilah, sekitar Johor ni. Ambil. Malam ni sedekah. Okey, masjidnya. Zap, transfer. Transfer. Zap, malam kedua. Masjid Gating. Masjid Simpang atau kat Tampin lah. Hantar. Surau ni hantar. Sen. Hari yang ketujuh tu pergi jumpa ke pengurusi surau. Nampak lah? Silap sedekah. Terlebih lah. Minta balance. Contoh. Dalam lolap-lolap tu tersalah pula kiin lah. Contohlah. Ya. Jadi mana antara. Saya ni bagi contoh yang paling mudah kita nak ibadah. Indahnya Ramadan. Kemudiannya yang ketiga, qanaah, berpada dengannya sedikit, jangan membazir. Jangan membazir. Baju raya jangan membazir. Mana yang ada, Nabi pesan pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tak semestinya beli baru. Kalau mampu pun beli baru, tak sah sampai bermewah-mewahan sangat, berlebih-lebihan sehingga kan membazir. Jangan. Macam saya cakap tadi, baju-baju kalau kita beli banyak tak berpakai, Allah Ta'ala akan tanya. Jangan membazir. Beli makanan pun macam tu, jangan membazir. Kan? Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Persediaan untuk hari kebangkitan, kita beramal semuanya untuk hari akhirat. Bukankah telah disebut dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap yang hidup pasti akan mati, pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Pada mereka yang dapat mengelak daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kita fikir akhirat banyak-banyak. Sampai bulan puasa. Malahan kita jangan lupa. Kita jangan lupa pernah satu ketika Nabi naik ke mimbar, Nabi sebut amin. 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 3 kali Nabi amin. Kemudian bila dah Nabi baca macam tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau amin sedangkan aku tak nampak pun ada orang yang membacakan doa? Maka Nabi kata, sesungguhnya aku mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat. Salah satu daripada doanya, tuan-tuan dan puan sekalian, maka celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bulan puasa kena banyakkan doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maksudnya apa? Ya Allah, kau maha mengampun, kau suka kepada keampunan, kau ampunilah kami. Kan, doakan terus untuk keluarga kita. Ya Allah, kau maha mengampun, kau suka pada keampunan, kau ampunilah kami. Di Negeri Sembilan ada satu zikir yang baik yang selalu kita baca pun boleh kita baca, iaitu astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Buat setiap hari, buat, amalkan, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Melainkan kita yakin sangat, alhamdulillah setakat masuk bulan 3 ni belum ada dosa oleh dah. Tolong angkat tangan. Nah, yang angkat tangan pun berdosa dah, tak sadar diri dosa. Ya, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Ya, minta ampun dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, mengapa kita langsung tak boleh berpuasa, tak boleh makan bila puasa? Sebab itulah cara nak mengawal nafsu kita. Waktu Allah ciptakan nafsu adalah makhluk yang sangat degil. Allah Ta'ala tanya nafsu, engkau siapa, aku siapa? Nafsu jawab balik pada Tuhan, aku, engkau. Punya sombong nafsu. Allah letakkan nafsu di dalam tempat yang panas selama 100 tahun. Kemudian bawa keluar, aku siapa, kau siapa? Dia masih lagi sombong, aku, engkau. Allah letakkan dalam tempat sejuk
nafsu ni selama 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, engkau. Akhirnya Allah perintahkan agar nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Membawa keluar. Sekarang aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nak beritahu nafsu sepatutnya kalah dengan lapar. Dan begitu juga sebagai tambahan, Imam Al-Ghazali pernah menyatakan, orang yang perutnya sentiasa berada dalam keadaan kenyang, maknanya dia jarang nak puasa, jarang nak berlapar, maka orang ini akan dihinggapi 5 perkara. Pertama, dia akan mudah ingkar kepada Allah. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana menganggap orang lain kenyang macam dia. Ketiga, dia susah nak diresapi hikmah dan hidayah dan pesanan daripada orang lain. Nasihat orang lain susah nak dengar. Keempat, kata-katanya tak pernah nak membaik-baik dengan orang, semua menyakitkan hati orang. Dan yang kelima, dia akan mudah dihinggapi penyakit. Apa beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Satu lagi indahnya Ramadan. Sekali. Apakah bezanya? Bezanya yang pertama, Allah Ta'ala beritahu dalam satu hadis kursi, setiap amalan kebajikan yang manusia lakukan akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan dan semisal, sehingga gandaan 700 kali ganda. Tetapi berlainan pula kecuali amalan puasa. Kenapa? Berlainan pula dengan amalan puasa, kerana sesungguhnya amalan puasa aku sendiri akan memberikan ganjaran. Kenapa? Kerana mereka telah meninggalkan makan dan nafsu syahwat mereka kerana aku. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ingat ya, harum di sisi Allah. Jangan saja-saja kau harahkan bau mulut kau tukar orang. Macam mungkin tahu terpek tu kan. Bau dia bau semacam. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka pada bulan Ramadan ni bulan yang sangat hebat. Jadi jangan kita tinggalkan amalan-amalan. Antaranya, yang pertamanya, janganlah kita tinggalkan bulan Ramadan ini, iaitu amalan bersahur. Jangan kita tinggalkan. Kedua, berbuka dengan sunnah. Berbuka awal, buka dengan buah tamat. Ketiga, bertadaruslah kita, mengangkat martabat Al-Quran, supaya Al-Quran ini menjadi sebagai satu mukjizat dan juga satu syafaat untuk kita di akhirat kelak. Begitu juga bertarawihlah kita. Tak kira lah 8 ke 10 ke 20, buatlah, laksanakanlah solat sunat tarawih. Jangan lupa tanggungjawab kita untuk membayar zakat. Dan begitu juga kejarlah malam Al-Qadar. Kerana itulah banyak penceramah dijemput, tajuk yang biasa kita dengar, andainya ini Ramadanku yang terakhir. Kita kena anggap ini Ramadan terakhir. Mungkin tak adalah peluang untuk itu. Kita tengok berapa ramai orang meninggal. Dia meninggal, dia ni meninggal, dia ni meninggal. Tak cukupkah itu memberi peringatan kepada kita? Jadi tuan-tuan dan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dihadapi, yang dilalui dengan lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyambut Ramadan ini. Malahan imam pun baca doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Memohon agar kita diberi keberkatan pada bulan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi beramallah tuan-tuan muslimin. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan. Mudah-mudahan sama-sama kita amalkan, sama-sama kita sebar panjangkan kepada yang lain. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan balik mudik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut jasa baik pihak penganjung menyambut hari ini, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada semua, dan terutama Kebah Kaus yang tamat mulia Datuk Undang buat Johor. Terima kasih banyak. Tak pernah lupa kat saya daripada dulu sampai sekarang.
Semua dah lama tak makan sama, malam ni dapat makan sama lagi. Begitu juga terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Begitu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus memberi sokongan kepada Samsul Debat. Terima kasih juga kepada penonton-penonton di rumah yang beri sokongan dalam rancangan Moh Donga SD dalam TV Al Hijrah. Jadi itu saja.